Berita terkini, 90 juta rakyat Iran menuntut pelarian ke Malaysia. 70 jam tragis Iran dilenyapkan komunikasi. Sementara Amerika dan Rusia tidak berdaya, hanya Angkatan Tentera Malaysia, ATM, yang menghulurkan tangan penyelamat. Saya sedang menuju ke Jalan Tehran di Kuala Lumpur sekarang. Hanya Malaysia, negara yang dipercayai di Timur Tengah, adalah jawabannya. Kami hidup kerana Malaysia 100 kali lebih kuat. Bendera Malaysia adalah cahaya penyelamat kami. Pada saat itu, saya melihat bendera Malaysia di laut. 90 juta rakyat Iran diasingkan sepenuhnya dari dunia. Komunikasi, telepon, bahkan sepucuk surat pun tidak dibenarkan. Bunyi-bunyi ganjil bergema di bandar, dan hospital dipenuhi kesedihan. Tentara muncul di hadapan mereka yang mencoba melarikan diri, dan sempadan ditutup rapat. Tetapi, pada malam itu, apa yang mereka yang tenggelam dalam keputusasaan lihat, ialah bendera Malaysia yang berkibar megah di atas laut. Bukan Amerika, bukan Eropa, tetapi Malaysia. Mengapa mereka meminta bantuan Malaysia? Apakah sebab sebenar nama Jalan Kuala Lumpur diukir di Jalan Tehran? Saya akan menceritakan kebenaran mengejutkan yang disaksikan oleh dunia pada hari kapal Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, menyelamatkan mereka. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, beritahu saya pendapat Anda. Tuliskan "Hidup Malaysia yang Aman" di ruangan komen. Kisah yang menghangatkan hati ini bermula ketika saya menulis surat ini. Saya berada di sebuah bilik gelap di pinggir bandar Tehran. Tangan saya yang memegang pena menggeletar, dan bukan hanya kerana sejuk. Nama saya Karim bin Ali. Saya hanya seorang jurutera awam biasa yang dilahirkan dan dibesarkan di Iran. Tetapi Iran sekarang bukan lagi negara yang saya kenali. Saya menulis surat ini atas satu sebab sahaja. Ada sebuah kisah yang ingin saya sampaikan kepada rakyat Malaysia. Ini bukan kisah pribadi saya sahaja. Ini adalah suara 90 juta rakyat Iran. Tidak, mungkin ini adalah suara semua orang yang mengalami penderitaan yang sama di seluruh dunia. Sekarang, komunikasi di Iran telah diputuskan. Telepon tidak berfungsi, dan kami tidak dapat menghantar walaupun sepucuk surat. Kami secara harfiah adalah kewujudan yang dihapuskan dari dunia. Dunia luar tidak tahu apa yang berlaku di Iran, apa yang sedang terjadi di sini. Apabila komunikasi diputuskan pada mulanya, orang ramai berfikir ia akan pulih dengan cepat. Mereka fikir mereka hanya perlu bersabar selama 1 atau 2 hari. Tetapi 3 hari berlalu, seminggu berlalu, dan tiada apa-apa yang berubah. Sebaliknya, keadaan semakin buruk. Bunyi-bunyi ganjil kedengaran di bandar, penunjuk perasaan dan tentera bertembung, dan orang ramai jatuh. Jumlah orang yang dibawa ke hospital tidak terkira lagi. Tidak, mungkin kami tidak cuba mengiranya. Saya takut, sebaik sahaja kami mengira mereka sebagai angka, mereka akan menjadi sekadar angka. Setiap malam, saya menulis nama-nama mereka di atas kertas kepada Tuhan. Nama-nama orang yang saya kenali, rakan sekerja, dan jiran-jiran. Saya fikir, saya mesti menyampaikan kepada seseorang. Jika saya terselamat daripada yang terburuk, saya mesti membuktikan bahwa orang-orang ini wujud, bahwa orang-orang ini pernah hidup. Kira-kira setengah bulan selepas komunikasi diputuskan, bisikan mula kedengaran di bandar talian satelit. Nampaknya telah dibuka. Ada kabar angin, bahwa sesetengah orang dapat berhubung, walaupun hanya di kawasan terhad. Itu adalah harapan, harapan yang sangat kecil. Tetapi ia adalah segalanya. Setiap malam, orang ramai memanjat bumbung mereka. Mengangkat peranti mudah alih lama mereka ke langit, berusaha keras untuk menangkap, walaupun hanya satu isyarat. Saya juga begitu. Saya menggeletar dalam kesejukan di atas bumbung, merenung skrin dengan penuh perhatian. Tanda memuatkan berpusing, berhenti, kemudian berpusing lagi, berhenti.
Gitaran itu berulang. Saya rasa kadar sambungan tidak mencapai, walaupun 1%. Pada suatu malam, saya melihat seorang lelaki tua di atas bumbung. Dia tinggal di sebelah rumah saya, dan dia juga menggenggam peranti mudah alih. Tangannya menggeletar truk, hampir tidak dapat memegangnya dengan betul. "Ada apa, Pak Cik?" Saya bertanya. Tetapi dia menjawab tanpa menoleh ke arah saya. "Saya perlu menghubungi anak perempuan saya. Dia di Jerman. Saya perlu beritahu dia bahwa saya masih hidup." Suaranya menggeletar. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Saya hanya berdiri di sisinya, melihat ke langit bersama-sama. Pada malam itu, saya sadar, apa yang kami perlukan bukan sekadar komunikasi. Apa yang kami perlukan adalah bukti. Kami perlukan cara untuk memberitahu dunia bahwa kami masih hidup, bahwa kami masih manusia. Keadaan di hospital lebih parah. Saya ada seorang rekan yang bekerja sebagai juru rawat, dan kisah yang dia ceritakan sungguh menyedihkan. "Karim, hospital kami sudah tiada tempat untuk menyimpan mayat lagi, bilik mayat penuh. Kami tidak dapat meletakkannya di koridor, jadi kami memasang kemah di luar dan mengumpulkan mereka di sana." Tidak ada emosi dalam suaranya. Mungkin dia telah melihat terlalu banyak, sehingga perasaannya menjadi kebas. Itu lebih menakutkan saya. Untuk kali pertama, saya sadar betapa mengerikannya apabila seseorang menjadi lali dengan kematian manusia. Bandar menjadi semakin berbahaya. Tentara ditempatkan di mana-mana, dan perintah berkurung malam dikeluarkan. Kami tidak dibenarkan keluar selepas pukul 6 petang. Jika kami keluar, kami mesti bersedia untuk ditembak. Setiap hari, saya memandang keluar tingkap ke jalan yang kosong, bandar yang hilang, dan bunyi-bunyi ganjil yang kedengaran dari jauh. Itulah Tehran saya. Suatu hari, poster ditampal di hadapan rumah saya. Ia dikeluarkan oleh kerajaan. "Jangan terpedaya dengan hasutan kuasa luar. Kami kuat. Iran tidak akan mengalah." Saya tertawa melihat poster itu, tawa yang pahit. Kuat? Jika kami kuat, mengapa rakyat kami mati di jalanan? Mengalah, kami sudah lama runtuh. Bukan, malam itu, saya mengeluarkan kertas sekali lagi, dan saya menulis. Kali ini, bukan nama, tetapi pikiran. Apa yang harus kami lakukan? Jawabannya tidak muncul. Tetapi satu perkara pasti, kami tidak boleh terus begini. Kami perlu melakukan sesuatu. Pada masa itu, sebuah negara muncul di pikiran saya. Malaysia. Mengapa Malaysia antara semua negara? Saya akan menceritakan sebabnya kemudian. Tetapi izinkan saya katakan satu perkara terlebih dahulu. Malaysia bukan sekadar negara jauh bagi kami. Rakyat Iran telah mengenali Malaysia sejak dahulu lagi. Apakah kaitan itu? Mengapa Malaysia? Kisah itu bermula sekarang. Semasa saya kecil, datuk saya pernah bercerita kepada saya, "Karim, ada dua jenis negara di dunia. Negara yang membawa senjata dan negara yang membawa alat." Pada masa itu, saya tidak faham apa yang dia maksudkan. Saya hanya fikir datuk. Saya bercerita kisah lama lagi. Tetapi, sekarang saya faham. Negara yang datuk saya katakan membawa alat itu adalah Malaysia. Hubungan antara Iran dan Malaysia lebih mendalam daripada yang disangka. Ramai yang mungkin tidak tahu. Mereka mungkin tertanya-tanya, apa kaitan Malaysia dengan Iran? Tetapi, kami rakyat Iran, terutamanya generasi tua, mengenali Malaysia. Ini adalah kisah tahun 70-an dan 80-an. Pada masa itu, terdapat ledakan pembinaan di Timur Tengah. Era apabila negara-negara membangunkan negara mereka dengan dana minyak. Arab Saudi, Emiria Arab Bersatu, UAE, Kuwait, dan juga Iran banyak syarikat asing masuk. Syarikat Amerika datang, syarikat Eropah datang, dan syarikat Malaysia juga ada, tetapi syarikat Malaysia sedikit berbeza. Datuk, saya bekerja di tapak pembinaan jalan raya di pinggir bandar Tehran.
syarikat pembinaan Malaysia, yang mengendalikan proyek itu, katanya. Menurut datuk saya, rakyat Malaysia bekerja keras. Orang-orang dari negara lain berehat di tempat teduh dan memberitahu kami untuk bekerja. Tetapi rakyat Malaysia berbeza. Mereka datang ke tapak paling awal dan pulang paling lewat. Mereka berpeluh bersama kami, kata datuk saya dengan bangga. Dia bangga dapat bekerja bersama rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia menghormati kami. Mereka tidak memerintah, tetapi bekerja bersama-sama. Kami makan bersama, minum teh bersama. Itulah sebabnya ia baik. Saya tertanya-tanya sambil mendengar kisah itu. Negara macam mana Malaysia ini? Mengapa ia berbeza daripada negara lain? Kemudian, saya belajar. Malaysia, pada masa itu belum lagi negara yang kaya. Ia adalah masa apabila Malaysia bangun dari zaman susah, membangunkan infrastruktur negara. Oleh itu, rakyat Malaysia tahu betapa sukarnya bekerja. Mereka tahu betapa berharganya berpeluh. Ada sebuah jalan di Tehran yang dinamakan Jalan Kuala Lumpur. Ramai yang tahu. Tetapi tahukah Anda mengapa nama Kuala Lumpur diberikan di tengah-tengah Tehran? Ia adalah pada akhir tahun 70-an. Kerajaan Iran menamakan jalan di tengah-tengah ibu kota sebagai Kuala Lumpur sebagai tanda terima kasih kepada Malaysia. Kemudian, kerajaan Malaysia juga melakukan perkara yang sama, menamakan jalan di tengah-tengah Kuala Lumpur di daerah Ampang sebagai Jalan Tehran. Mereka bertukar nama ibu kota mereka. Ini bukan sekadar kenyataan. Ia adalah penghormatan, hubungan yang sama rata. Ketika saya belajar di universiti, saya mengambil jurusan kejuruteraan awam, salah seorang profesor. Saya pernah belajar di Malaysia. Beliau berkata dalam kuliah, Malaysia adalah negara yang sangat istimewa. Walaupun pernah melalui masa susah, ia menjadi sebuah kuasa ekonomi dunia hanya dalam beberapa dekad. Bagaimana ia boleh berlaku karena pendidikan? Rakyat Malaysia tidak pernah berhenti belajar. Kata-kata itu kekal dalam ingatan saya. Iran juga sebuah negara yang kaya dengan sumber. Kami ada minyak, kami ada gas asli. Namun, mengapa kami tidak dapat membangun? Persoalan itu sentiasa menghantui saya. Apabila saya tamat pengajian dan mendapat pekerjaan, saya menyertai proyek pembangunan tenaga. Ia adalah usaha sama dengan syarikat asing dan syarikat Malaysia juga menyertai. Apabila saya bertemu jurutera Malaysia buat kali pertama, saya terkejut secara jujur. Mereka sebaya dengan saya, tetapi kemahiran mereka jauh lebih baik. Bukan sahaja aspek teknikal, tetapi juga kebolehan mereka menyelesaikan masalah. Bagaimana Anda boleh jadi begitu mahir? Saya bertanya, dan jurutera itu menjawab sambil tersenyum. Kami telah mengalami banyak kegagalan, kami belajar sambil gagal. Jawaban yang merendah diri, tetapi saya faham maksud tersirat di sebalik kata-kata itu. Malaysia adalah negara yang tidak takut mencuba dan melakukan kesilapan. Negara yang bangun semula walaupun gagal. Semasa kami bekerja bersama, saya belajar cara kerja rakyat Malaysia, sikap yang teliti, sistematik, dan bertanggung jawab hingga ke akhir. Itulah Malaysia. Pada suatu malam semasa makan malam, seorang ketua pasukan Malaysia menuangkan air kepada saya dan berkata, Karim, Iran adalah negara yang baik. Sejarahnya mendalam, budayanya kaya. Ada banyak sumber. Tetapi ada satu perkara yang menyedihkan. Rakyat nampaknya tidak mempercayai negara mereka sendiri. Mereka tidak mempercayai kerajaan, tidak mempercayai sistem. Itu yang paling menyakitkan. Saya tidak dapat menjawab kata-kata itu, karena ia adalah kenyataan. Rakyat Iran tidak mempercayai negara mereka, kerajaan rasuah, dan sistem tidak berfungsi. Undang-undang ada, tetapi tidak dipatuhi. Malaysia juga pernah begitu dahulu, katanya. Banyak rasuah, banyak ketidakpercayaan. Tetapi rakyat yang mengubahnya, orang ramai bersuara, turun ke jalan,
bahkan memaksa Perdana Menteri meletak jawatan. Itu demokrasi. Kata-kata ketua pasukan itu menusuk jantung saya. Malaysia adalah negara di mana rakyat mengubah negara. Negara yang dibina dari bawah, bukan diberikan dari atas. Sejak itu, saya mula berminat dengan Malaysia. Saya tonton drama Malaysia, saya dengar musik Malaysia. Anak perempuan saya juga menjadi peminat kumpulan idola Malaysia. Suatu hari anak saya berkata, "Ayah, bila saya besar nanti, saya nak pergi Malaysia, saya nak belajar bahasa Melayu." Saya memandang anak saya dan berpikir, dunia yang dia akan tinggali mesti berbeza daripada dunia yang saya tinggali. Ia mesti menjadi dunia yang lebih baik, tetapi realitinya tidak begitu. Iran semakin terasing, sekatan ekonomi diperketatkan, dan kehidupan rakyat menjadi lebih susah. Pekerjaan berkurangan, dan harga barang naik. Anak-anak muda mahu meninggalkan negara ini. Mereka mahu keluar negara, tetapi tiada tempat untuk dituju. Amerika tidak menerima rakyat Iran, dan Eropa juga sama. Ayah, kenapa kita kena hidup macam ni? Apabila anak saya bertanya begitu, saya tidak dapat menjawab. Saya rasa bersalah kerana tidak dapat meninggalkan dunia yang lebih baik untuk anak ini. Dalam keadaan begitu, pemutusan komunikasi bermula, demonstrasi berlaku, dan kerajaan memilih tindak balas yang keras. Komunikasi terputus, dan telepon tidak berfungsi. Pada masa itu, saya sadar apa yang kami perlukan bukan sekadar melarikan diri. Apa yang kami perlukan adalah harapan. Kami perlukan negara yang memahami kami, negara yang menghormati kami. Negara itu bukan Amerika. Amerika melihat Iran sebagai musuh. Eropa juga sama. China dan Rusia hanya melihat kerajaan, bukan rakyat, tetapi Malaysia berbeza. Malaysia melihat kami sebagai manusia, bukan sebagai angka, tetapi sebagai individu. Kenangan generasi datuk saya bekerja keras bersama-sama itu kekal. Saya menulis di atas kertas kepada Tuhan, kali ini bukan nama, tetapi doa. Semoga Malaysia mengingati kami, semoga Malaysia menolong kami. Itu adalah hati 90 juta rakyat Iran. Tidak, mungkin itu adalah hati semua orang yang menderita di seluruh dunia. Malaysia tidak membawa senjata. Malaysia membawa topi keras. Malaysia tidak memerintah, tetapi bekerja bersama-sama. Itulah sebabnya kami mempercayai Malaysia dan kami akan tahu tidak lama lagi bahwa kepercayaan itu tidak silap. Malaysia sememangnya negara yang pelik. Izinkan saya jelaskan mengapa saya berkata begitu. Jika kita lihat dunia, terdapat dua blok utama, bukan blok barat yang berpusat di Amerika dan blok timur yang berpusat di China dan Rusia. Kebanyakan negara memilih salah satu daripadanya. Tidak, mereka dipaksa untuk memilih. Tetapi Malaysia berada di tengah-tengah. Walaupun Malaysia mempunyai hubungan dengan Barat, ia juga berinteraksi dengan China dan Rusia. Tahukah Anda betapa sukarnya itu? Ia adalah berjalan di atas tali. Berjalan di atas tali yang berbahaya. Pada mulanya, saya tidak faham. Bukankah Malaysia negara rakan kongsi Barat? Jadi, mengapa ia berdagang dengan China dan berdialog dengan Rusia? Bukankah itu tidak konsisten? Tetapi, dari masa ke masa, saya faham. Itulah kekuatan Malaysia. Iran dikenakan sekatan oleh Amerika. Apabila itu berlaku, kami secara otomatik terasing dari seluruh dunia Barat. Eropah memalingkan muka, dan negara-negara Asia lain menjauhkan diri. Itulah realitinya. China dan Rusia berurusan dengan Iran. Tetapi, adakah mereka mengambil berat tentang rakyat Iran? Tidak. Mereka hanya melihat sumber, minyak, gas asli. Itu sahaja. Tetapi Malaysia berbeza.
Walaupun Malaysia mempunyai hubungan yang kuat di peringkat antarabangsa, ia mengekalkan hubungan dengan Iran. Sudah tentu, perdagangan berkurangan kerana sekatan, tetapi Malaysia tidak memutuskannya sepenuhnya. Kedutaan kekal dan pertukaran budaya berterusan. Mengapa? Pada pendapat saya, Malaysia membezakan antara kerajaan dan rakyat. Hanya kerana kerajaan Iran bermasalah, Malaysia tidak menganggap rakyat Iran sebagai musuh. Saya ada seorang rakan yang pernah belajar di Malaysia. Rakan, saya berkata, Karim, rakyat Malaysia tidak menghakimi kami secara politik. Mereka hanya melihat kami sebagai manusia. Saya tidak pernah didiskriminasi hanya kerana saya rakyat Iran. Saya terharu mendengar kata-kata itu. Malaysia adalah negara yang mengutamakan manusia. Manusia didahulukan sebelum kewarganegaraan, agama, atau politik. Kedudukan Malaysia di Timur Tengah sangat unik. Pembinaan projek tenaga di UAE, ekspor peralatan pertahanan ke Arab Saudi, gas asli cecair di Qatar. Malaysia bekerja di seluruh Timur Tengah. Tetapi apa yang lebih mengejutkan ialah ini. Malaysia mengekalkan hubungan baik dengan semua negara di Timur Tengah. Malaysia rapat dengan Arab Saudi. Ia mempunyai hubungan dengan Iran, dan ia juga berinteraksi dengan negara-negara Arab yang lain. Bagaimana ini boleh berlaku? Biasanya, jika Anda rapat dengan Arab Saudi, Anda menjadi musuh Iran, bukan? Jika Anda rapat dengan sesuatu negara, negara lain memalingkan muka. Itu adalah peraturan Timur Tengah. Tetapi Malaysia melanggar peraturan itu. Tidak. Malaysia mencipta peraturan baharu. Peraturan untuk menjadi rakan kepada semua orang. Bagaimana? Dengan mengekalkan kenetralan, Malaysia tidak campur tangan dalam konflik dalaman Timur Tengah. Malaysia tidak memihak kepada sesiapa. Malaysia hanya bekerja, membina jalan, membina bangunan, menyampaikan teknologi. Itu sahaja. Oleh itu, semua negara mempercayai Malaysia. Malaysia tidak akan mengkhianati, Malaysia menepati janji. Itulah gambaran Malaysia. Saya pernah pergi ke Dubai untuk projek. Saya melihat ramai rakyat Malaysia dari syarikat pembinaan di sana. Melihat cara mereka bekerja, saya merasa mereka benar-benar mencintai pekerjaan mereka. Pada suatu petang, saya berkesempatan berbual dengan pengurus tapak. Saya bertanya, mengapa Malaysia bekerja keras di Timur Tengah? Pengurus tapak itu menjawab sambil tersenyum. Inilah yang kami boleh lakukan, teknologi dan kejujuran. Dengan itu, kami bersaing dengan dunia. Kami tiada sumber, tetapi kami ada manusia. Kata-kata itu menyentuh hati saya. Malaysia adalah negara yang tiada sumber. Tiada minyak, tiada gas asli. Namun, bagaimana ia boleh menjadi kuasa ekonomi dunia? Ia bersaing dengan tenaga manusia. Iran kaya dengan sumber, tetapi miskin. Malaysia tiada sumber, tetapi kaya. Apa bezanya? Sistem. Malaysia adalah negara di mana sistem berfungsi. Undang-undang dikuatkuasakan. Rasuah dihukum. Kerajaan mendengar apabila rakyat bantah. Itu adalah Malaysia. Semasa saya belajar tentang Malaysia, saya belajar satu perkara, Malaysia tidak menyalahgunakan sekatan. Malaysia adalah negara yang mempunyai kuasa, tetapi tidak menggunakannya secara sembarangan. Lihatlah Amerika. Amerika menggunakan sekatan sebagai senjata. Jika tidak suka, sekatan. Jika tidak dengar kata, sekatan. Itu cara Amerika. Eropa pun sama, tetapi Malaysia tidak pernah mencadangkan sekatan sendiri. Jika ada resolusi Majelis Keselamatan PBB, Malaysia akur, tetapi Malaysia tidak mengenakan sekatan sendiri. Mengapa? Pada pendapat saya, kerana Malaysia juga pernah mengalami masa yang sukar. Oleh itu, Malaysia tahu betapa sekatan menyusahkan rakyat. Amerika berkata mereka mengenakan sekatan
untuk menekan kerajaan Iran, tetapi yang sebenarnya menderita adalah rakyat. Harga obat naik, harga makanan melambung, pekerjaan hilang, pegawai kerajaan tetap hidup mewah. Kerana mereka tahu cara untuk mengelak sekatan. Akhirnya, sekatan hanya menyusahkan rakyat yang tidak bersalah. Malaysia nampaknya memahami perkara itu. Oleh itu, Malaysia berhati-hati, membenci kerajaan, tetapi tidak membenci rakyat. Itulah prinsip Malaysia, saya rasa. Apabila komunikasi diputuskan dan demonstrasi bertambah sengit, saya fikir jika ada sesiapa yang akan membantu kami, itu adalah Malaysia. Amerika tidak boleh. Jika Amerika campur tangan, kerajaan Iran akan menjadi lebih keras. Ia akan menguar-warkan sebagai pencerobohan kuasa asing dan rakyat akan berubah daripada pembangkang kepada penyokong kerajaan. Eropah pun sama. Eropah mengikut kata Amerika. Sukar untuk bergerak sendiri, China dan Rusia rapat dengan kerajaan Iran, tiada sebab untuk membantu rakyat. Tetapi Malaysia berbeza. Malaysia boleh bertindak sendiri. Malaysia boleh berdialog dengan China dan Rusia. Selain itu, rakyat Iran mempercayai Malaysia. Saya berdoa setiap malam, semoga Malaysia menolong kami. Semoga Malaysia memberitahu dunia apa yang berlaku di Iran. Apabila saya berjaya berhubung dengan komunikasi satelit yang sangat lemah, saya melihat laporan berita Malaysia. Agensi berita Malaysia melaporkan keadaan di Iran. Pemutusan, komunikasi, penindasan demonstrasi, peningkatan korban, air mata. Saya mengalir. Malaysia tidak melupakan kami. Malaysia memerhatikan kami. Saya juga melihat komen rakyat Malaysia memberi sokongan kepada rakyat Iran. Rakyat Iran, teruskan. Ia menakutkan, tetapi rakyat tidak bersalah. Semoga suatu hari nanti Anda dapat meraih kebebasan. Saya mengambil gambar skrin itu, dan saya menunjukkannya kepada orang di sekitar saya. Rakyat Malaysia memberi sokongan kepada kami. Orang ramai menangis. Mereka menangis kerana gembira, kerana mereka tahu dunia tidak melupakan kami. Pada masa itu, saya yakin Malaysia boleh menolong kami. Malaysia boleh menyelamatkan kami, kerana Malaysia adalah negara yang berkuasa tetapi berbelas kasihan, negara yang kuat tetapi merendah diri, negara yang kaya tetapi tidak sombong. Saya fikir, jika Malaysia bertanggung jawab, Amerika mungkin akan menimbang semula Iran. Saya percaya, jika Malaysia berkata sesuatu, dunia akan mendengar. Itulah kekuatan Malaysia, bukan sekadar kekuatan tentera atau ekonomi, tetapi kekuatan kepercayaan. Itulah imej negara yang benar-benar kuat. Saya menulis di atas kertas kepada Tuhan, Kerajaan Malaysia yang mulia, tolong kami, hanya Anda yang boleh. Itu adalah permintaan tulus 90 juta rakyat Iran. Dan doa itu tidak lama kemudian menjadi kenyataan. Bukan semua 90 juta rakyat Iran mahu pergi ke Malaysia. Saya katakan secara jujur, kerana itu mustahil. Tetapi semua orang menginginkan satu perkara. Mereka mahu hidup di negara seperti Malaysia. Mereka mahu hidup dalam sistem seperti Malaysia. Itu adalah harapan sebenar kami. Suatu hari anak perempuan saya berkata, "Ayah, semua kawan saya nak telefon pintar jenama Malaysia, tapi mahal sangat. Kenapa kita tak boleh buat kat negara kita?" Saya tersenyum pahit. Iran mempunyai keupayaan teknologi, tetapi kerana sekatan, kami tidak dapat memperoleh komponen. Semikonduktor tidak dapat diimport, skrin tidak dapat diperoleh. Akhirnya, kami hanya tinggal di belakang. Produk Malaysia adalah barang impian di Iran. Telepon pintar Malaysia, peralatan rumah Malaysia, kereta Proton, orang yang memilikinya disanjung. Saya ada seorang rakan yang memiliki kereta Proton. Dia membelinya terpakai, tetapi dia bangga dengan kereta itu, Karim. Kereta ni dah 15 tahun, tapi masih kuat.
kereta Malaysia memang tahan lasak. Rakan saya sentiasa gembira. Setiap kali dia menggilap keretanya, bukan kerana kereta itu bagus semata-mata. Ia adalah simbol apa yang diwakili oleh kereta itu. Produk yang dibuat oleh negara bernama Malaysia adalah kebanggaan. Kami juga ada produk Malaysia di rumah kami. Peti sejuk jenama yang dikenali. Kami telah menggunakannya selama lebih 10 tahun dan tidak pernah rosak sekalipun. Istri saya selalu berkata, produk Malaysia memang boleh dipercayai. Sekali beli, boleh guna lama. Itulah gambaran produk Malaysia. Kualiti baik, tahan lama, boleh dipercayai. Itu juga adalah gambaran negara Malaysia. Tetapi, apa yang lebih mengejutkan saya ialah musik dan drama Malaysia. Generasi muda benar-benar taksub. Apabila saya masuk ke bilik anak perempuan saya, terdapat poster kumpulan idola populer Malaysia di dinding. Apabila dia berkumpul dengan rakan-rakan, mereka bercakap tentang drama Malaysia. Semua mereka tonton. Ayah, coba tengok. Seronok sangat. Apabila anak saya mengesyorkan, saya pun menonton. Saya terkejut. Drama Malaysia sudah maju sebegini rupa. Kisahnya teliti dan pengarahannya cemerlang. Tetapi, apa yang lebih mengesankan ialah temanya. Ia bukan sekadar hiburan. Ia mengandungi kritikan sosial, jurang kaya dan miskin, keinginan manusia, masalah sistem sosial. Malaysia boleh membuat drama tentang perkara begini, saya kagum. Malaysia adalah negara yang boleh mendedahkan masalahnya sendiri secara terus terang. Itu adalah kuasa demokrasi. Bolehkah drama sedemikian dibuat di Iran? Mustahil. Ia akan ditapis. Kritikan terhadap kerajaan sama sekali tidak dibenarkan. Walaupun hanya mengendalikan masalah sosial, kami kena berhati-hati. Itulah sebabnya generasi muda taksub dengan karya Malaysia. Drama dan musik Malaysia adalah simbol kebebasan. Kebebasan bersuara, kebebasan berfikir, itu yang terkandung di dalamnya. Sebelum komunikasi diputuskan, perbualan ini berlaku dalam perhimpunan di Iran. Jika kami ada sistem Malaysia, kami juga boleh hidup mewah. Jika kami ada kerajaan yang telus seperti Malaysia, ia tidak akan menjadi sesukar ini. Rakyat Malaysia boleh menyuarakan pendapat mereka. Bukan, kalaulah kami pun boleh. Orang ramai mencemburui Malaysia. Tetapi itu bukan sekadar cemburu. Ia adalah harapan. Harapan bahwa kami juga boleh menjadi seperti itu. Apabila saya mengajar pelajar di universiti, saya sering menggunakan contoh Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara termiskin di dunia selepas kemerdekaan. Tetapi sekarang, lihatlah, ia telah mencapainya dalam masa beberapa dekad. Pelajar-pelajar bertanya dengan mata berkilauan, "Cikgu, boleh kami lakukan?" Saya menjawab, "Sudah tentu. Jika Malaysia boleh lakukan, kami pun boleh. Apa yang kami perlukan adalah sistem dan keazaman rakyat, tetapi dalam hati, saya ragu-ragu, bolehkah kami benar-benar lakukan? Bolehkah Iran berubah seperti Malaysia? Apa bezanya Iran dan Malaysia? Sumber? Tidak, Iran jauh lebih banyak. Populasi lebih kurang sama. Sejarah, Iran lebih lama. Bezanya ialah sistem. Malaysia adalah negara di mana undang-undang berfungsi. Ahli politik yang rasuah pergi ke penjara. Mereka yang melanggar undang-undang dihukum. Kerajaan berubah jika rakyat bantah. Bagaimana dengan Iran? Undang-undang ada, tetapi tidak berfungsi. Pemegang kuasa tidak dihukum. Rakyat yang bantah ditindas dengan senjata. Perbezaan itu menentukan segalanya. Malaysia membangun dan Iran kekal statik. Apabila demonstrasi bermula, orang ramai menjerit. Kami mahu hidup sebagai manusia. Kami perlukan kebebasan. Kami perlukan masa depan. Di tengah-tengah jeritan itu, ada Malaysia. Orang ramai mahukan negara seperti Malaysia. Sistem seperti Malaysia. Kebebasan seperti Malaysia. Harapan seperti Malaysia. Pada suatu petang,
Saya berkumpul dengan rekan sekerja saya untuk berbincang. Semua orang bimbang apa akan jadi dengan kita kalau terus macam ni. Kerajaan takkan mengalah. Ada peluang ke kita nak menang. Tiba-tiba, seorang rakan berkata, "Kenapa kita tak minta bantuan Malaysia?" Semua orang senyap. Ia kedengaran seperti cadangan yang tidak masuk akal. Kenapa Malaysia nak tolong kita? Apa yang Malaysia boleh buat untuk Iran? Tetapi, apabila kami memikirkannya, ia masuk akal. Negara mana yang lebih neutral daripada Malaysia? Negara mana yang lebih dipercayai daripada Malaysia? Negara mana yang mempunyai teknologi dan pengaruh, tetapi tidak imperialis? Malaysia mungkin boleh, kata saya. Malaysia adalah negara yang boleh bertindak sendiri. Malaysia boleh berdialog dengan China dan Rusia. Selain itu, rakyat Iran suka Malaysia, bukan? Jika Malaysia bergerak, dunia akan mendengar. Malam itu, kami membuat keputusan. Kami akan menghantar permintaan kepada Malaysia. Entah bagaimana, kami akan memberitahu kerajaan Malaysia keadaan kami, tetapi masalahnya ialah kaedah. Bagaimana untuk menghantar permintaan apabila komunikasi diputuskan? Kadar sambungan satelit kurang daripada 1%. Kami bergilir-gilir memanjat bumbung. Setiap malam, kami bergilir-gilir mencari isyarat. Kami gagal selama berhari-hari. Kami tidak dapat menyambung. Tetapi, pada suatu subuh, keajaiban berlaku. Kami dapat isyarat. Ia lemah, tetapi ia berjaya disambungkan. Saya menulis message dengan tangan yang menggeletar, message yang akan dihantar ke kedutaan Malaysia, kerajaan Malaysia yang mulia. Kami adalah rakyat Tehran, Iran. Sekarang, komunikasi diputuskan di Iran, dan rakyat kehilangan nyawa. Kami mempercayai Malaysia. Hanya Malaysia yang boleh menolong kami. Tolong beritahu dunia apa yang berlaku di Iran. Sebelum menghantar, saya ragu-ragu. Adakah Malaysia benar-benar akan menolong kami? Mungkin ini harapan yang sia-sia, tetapi saya menghantarnya. Tiada pilihan lain. Kerana itu adalah satu-satunya harapan yang kami ada. Selepas menghantar, saya mendongak ke langit, bintang-bintang berkelipan. Saya fikir, Malaysia ada di sebalik kegelapan itu. Tolong terima permintaan kami. Tolong jangan lupakan kami. Itu adalah doa 90 juta rakyat Iran. Dan doa itu akan dimakbulkan. Malaysia tidak melupakan kami. Malaysia menerima permintaan kami. Dan Malaysia mengambil tindakan. Tetapi perjalanan itu sama sekali tidak mudah. Ujian yang lebih besar menanti kami. Saya tidak akan melupakan malam itu sepanjang hidup saya. Beberapa hari berlalu selepas menghantar permintaan kepada Malaysia. Tiada maklum balas. Saya bimbang. Mungkin permintaan itu tidak sampai. Mungkin ia dianggap sebagai gangguan, tetapi kami hanya boleh menunggu. Itu sahaja yang kami boleh lakukan. Dalam keadaan begitu, kabar angin mula tersebar. Kabar angin bahawa kerajaan akan menutup sempadan sepenuhnya untuk menghalang orang yang cuba melarikan diri. Pada mulanya, saya tidak percaya. Tidak mungkin mereka akan mengurung rakyat mereka sendiri. Itu terlalu melampau, tetapi ia tidak lama kemudian menjadi kenyataan. Tentera menduduki jalan utama, angkatan tentera dikerahkan ke kawasan sempadan. Lapangan terbang ditutup. Iran secara harfiah menjadi penjara besar. Saya ada seorang rakan yang cuba melarikan diri ke sempadan Turki bersama keluarganya. Dia kembali. Sempadan ditutup sepenuhnya, katanya. Karim. Askar berdiri dengan senjata. Mereka beri amaran akan tembak sesiapa sahaja yang mendekat. Saya tak mampu bawa anak-anak saya ke sana. Suara rakan. Saya dipenuhi keputusasaan. Saya tidak dapat mencari kata-kata untuk menghiburnya. Dari masa ke masa, keadaan menjadi lebih buruk. Bekalan makanan mula berkurangan. Rak-rak pasar raya kosong. Orang ramai berebut-rebut membeli barangan. Ubat-ubatan juga tiada. Bekalan ubat di hospital habis. Salah seorang jiran. Saya adalah pesakit kencing manis, tetapi dia tidak dapat mendapatkan ubat. Macam mana ni?
Suami saya akan mati. Kalau tak ada obat, kata istrinya sambil menangis. Saya tidak dapat melakukan apa-apa untuknya. Saya juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Elektrik juga sering terputus. Terputus selama 3 hingga 4 jam sehari. Walaupun musim sejuk dan sejuk, pemanas tidak berfungsi dengan betul. Orang ramai semakin terdesak. Bilakah keadaan ini akan berakhir? Apa yang akan berlaku kepada kami? Tiada siapa yang tahu jawabannya, dan tiada siapa yang dapat menyuarakan harapan. Pada suatu malam, saya berada di rumah bersama anak perempuan saya. Kami sedang membaca buku di bawah cahaya lilin. Tiada elektrik. Tiba-tiba, saya dengar bunyi bising di luar. Bunyi kereta, bunyi jeritan, bunyi kaki berlari. Saya dekati tingkap. Melihat keluar, kendaraan tentara sedang lalu. Angkatan tentara diperkukuh. Ayah, kenapa, anak? Saya bertanya dengan suara bimbang. Saya menjawab seboleh mungkin dengan tenang. Tak ada apa-apa, jangan risau. Tetapi dalam hati, saya rasa takut. Ini baru permulaan. Sesuatu yang besar akan berlaku. Keesokan pagi, poster diedarkan lagi. Kali ini amaran keras. Sesiapa yang coba melarikan diri dari sempadan, dianggap sebagai pengkhianat, akan ditangkap. Dan jika melawan, akan ditembak mati. Perkataan ditembak mati menusuk mata saya. Kerajaan serius. Mereka bersedia untuk menembak rakyat mereka sendiri. Saya berkumpul semula dengan rakan-rakan saya. Kami berada di persimpangan jalan, tinggal di sini, dan menunggu kematian, atau mengambil risiko dan coba melarikan diri, macam mana dengan keluarga kita. Kata seorang rakan, kita tak boleh bahayakan anak-anak kita. Rakan lain berkata, jadi, lebih baik kita tinggal di sini dan mati perlahan-lahan. Kami bertengkar. Suara kami kuat, tetapi kemarahan itu bukan ditujukan kepada satu sama lain. Ia adalah kemarahan terhadap situasi ini, kemarahan terhadap kerajaan yang meletakkan kami dalam keadaan ini. Akhirnya, kami membuat keputusan. Kami akan coba melarikan diri. Kami memutuskan untuk pergi ke pantai selatan, menaiki bot dan menyeberangi Teluk Parsi. Ia berbahaya, tentara mengawasi pantai juga, tetapi kami tiada pilihan lain. Lebih baik mencoba daripada tinggal di sini dan mati. Kami mula membuat persediaan, mengumpulkan bekalan secara senyap, makanan, air, pakaian panas, selimut untuk kanak-kanak. Yang paling sukar ialah memberitahu keluarga kami. Istri saya pada mulanya bantah, terlalu bahaya, fikirkan anak kita. Saya menggenggam tangan istri saya. Tinggal di sini pun bahaya. Kita mesti bawa anak kita ke tempat yang ada masa depan. Istri saya menangis. Tetapi akhirnya dia bersetuju, kami semua tahu. Tiada masa depan di sini, malam sebelum berangkat. Saya berbual lama dengan anak perempuan saya. Ayah, kita nak pergi mana? Kita nak pergi ke tempat yang lebih baik, Malaysia, anak. Saya bertanya dengan mata berkilauan. Saya tersenyum pahit. Kita tak boleh pergi sampai Malaysia, tapi kita mesti keluar dari sini dulu. Dan suatu hari nanti, kamu boleh pergi ke mana sahaja yang kamu mahu. Anak saya mengangguk. Keadaan itu terlalu kompleks untuk difahami oleh kanak-kanak berusia 12 tahun. Tetapi dia tahu, kami sedang menghadapi masa yang sukar. Akhirnya, hari itu tiba. Kami berangkat pada pukul 4 pagi. Kami memutuskan untuk menggunakan kegelapan. Kira-kira 30 orang berkumpul. Keluarga berkeluarga. Kami keluar dari Tehran secara senyap, menggunakan lorong belakang, mengelak sekatan jalan raya. Jantung saya berdebar kencang, karena kami tidak tahu bila kami akan ditemui. Kami mengambil masa 2 hari untuk bergerak ke selatan. Kami bergerak hanya pada waktu malam. Pada waktu siang, kami bersembunyi. Makanan kurang dan sejuk, tetapi tiada siapa yang merungut, kerana kami semua menuju ke matlamat yang sama. Apabila kami tiba di pantai, saya berasa lega.
tinggal sedikit lagi, asalkan kami dapat naik bot. Tetapi realiti tidak begitu mudah. Orang ramai sudah berkumpul di pantai. Orang yang coba melarikan diri sama seperti kami. Saya rasa ada lebih daripada 100 orang. Semua orang menunggu bot. Kami mendengar kabar angin bahwa nelayan mengendalikan bot penyeludupan, tetapi bot tidak datang. Bila ia akan datang, orang ramai bertanya dengan gelisah. Entahlah, kita hanya perlu menunggu. Kami bersembunyi di gudang, di sepanjang pantai dan menunggu. Menggeletar dalam kesejukan, hanya menunggu bot tiba. Tetapi pada malam itu, perkara yang paling buruk berlaku. Kami melihat cahaya dari jauh, lampu kereta, dan kami mendengar bunyi pembesar suara. Kamu semua di sana, keluar, serah diri tanpa melawan, tentera. Mereka datang untuk mencari kami. Orang ramai panik, ada yang menjerit, ada yang coba melarikan diri, kanak-kanak menangis. Saya memeluk keluarga saya. Anak saya menggeletar, istri saya mengucapkan doa. Kendaraan tentara semakin dekat. Lampu sorot menerangi kami. Mata saya silau, saya menutup mata saya dan melihat ke hadapan. Tentara keluar dari kendaraan. Mereka mengacukan senjata. Seorang pegawai berpangkat tinggi berkata, melalui pembesar suara, kamu semua dikelilingi. Jika melawan, kami akan tembak. Keluar perlahan-lahan dan angkat tangan. Orang ramai menjerit. Kami bukan penjenayah. Kami cuma nak hidup. Tetapi tentara tidak berganjak. Mereka hanya mengikut arahan. Pada masa itu, saya sadar, kami sudah tamat, kami akan ditangkap, dan apa yang akan berlaku selepas itu? Penjara atau sesuatu yang lebih buruk? Saya memandang anak perempuan saya, dia mendongak ke arah saya. Air mata mengalir di matanya. Ayah, kita akan mati ke. Hati saya hancur. Saya memeluk anak saya kuat-kuat. Tidak, ayah akan lindungi kamu. Tetapi bagaimana saya boleh melindungi? Saya tiada senjata, saya tiada kuasa. Saya hanya seorang jurutera awam yang tiada nilai. Tentara bergerak perlahan-lahan ke arah kami. Kami dikelilingi, tiada tempat untuk melarikan diri. Di hadapan ada tentara, di belakang ada laut. Laut, saya menoleh ke laut. Dalam kegelapan, hanya bunyi ombak yang kedengaran. Dan pada saat itu, saya melihat sesuatu. Di jauh, cahaya. Cahaya di laut. Pada mulanya, saya sangka ia adalah khayalan, karena saya terlalu kuat mengharapkannya. Tetapi ia semakin dekat. Sebuah kapal yang sangat besar. Dan di atas kapal itu, saya melihat bendera berkibar ditiup angin. Bendera Malaysia. Malaysia datang. Malaysia datang mencari kami. Saya tidak percaya mata saya. Adakah ini realiti? Bukan mimpi. Ya, ia adalah realiti. Kapal tentara laut Diraja Malaysia, TLDM, sedang mendekati pantai. Orang ramai sedar. Seseorang menjerit, "Tenggok tu!" Di sana, semua orang melihat ke laut. Dan mereka melihat bendera Malaysia. Tangisan kedengaran. Orang ramai menangis sambil ketawa. Saya juga menangis. Istri dan anak perempuan saya juga menangis. Malaysia datang. Malaysia tidak mengabaikan kami. Doa kami telah dimakbulkan. Saya tidak akan melupakan bendera Malaysia yang saya lihat pada masa itu. Bendera yang berkibar dalam kegelapan itu bukan sekadar kain. Ia adalah harapan. Ia adalah nyawa. Ia adalah bukti bahwa kami tidak mengalah. Kapal TLDM mendekati pantai. Ia adalah kapal yang besar. Jauh lebih besar daripada kendaraan tentera Iran. Lampu sorot menerangi pantai. Pegawai komander tentera Iran nampaknya panik. Dia mengangkat dan menurunkan pembesar suara berulang kali. Dia bercakap dengan seseorang melalui radio. Mungkin melapor kepada peringkat atas. Siaran kedengaran dari kapal Malaysia. Dalam bahasa Parsi. Rakyat Iran sekalian.
Kami adalah anggota Tentara Laut Diraja Malaysia. Kami datang untuk menjamin keselamatan Anda. Sila bertenang dan bertindak. Orang ramai bersorak. Malaysia bercakap dalam bahasa Parsi. Mereka telah membuat persediaan untuk kami, pegawai komander tentera Iran, menggenggam pembesar suara. Saya beri amaran kepada kapal Malaysia. Ini adalah perairan Iran. Berundur. Segera. Jawaban datang dari kapal Malaysia. Kali ini, dalam bahasa Inggris, kami bertindak berdasarkan undang-undang antarabangsa. Orang awam di sini menghadapi krisis kemanusiaan. Kami wajib melindungi mereka. Pegawai komander menjerit lagi. Mereka adalah rakyat Iran. Di bawah bidang kuasa kami, perlindungan orang awam diutamakan di bawah undang-undang antarabangsa. Kami tidak berniat menggunakan kekerasan. Tetapi, kami juga tidak akan membenarkan Anda menghalang perlindungan orang-orang ini. Suara Malaysia tegas, tetapi tenang. Ia bukan ugutan, ia bukan paksaan, ia hanya menyatakan fakta. Saya boleh melihat tentera Iran dalam keadaan tegang, tangan mereka yang menggenggam, senjata menggeletar. Mereka juga tahu jika mereka bertembung dengan tentera Malaysia, ia akan menjadi masalah besar. Pegawai komander bercakap dengan radio lagi. Masa berlalu, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kami menahan nafas dan menunggu. Dan akhirnya, pegawai komander menurunkan tangannya. Dia memberi arahan kepada tenteranya. Tentera menurunkan senjata mereka. Siaran kedengaran dari kapal Malaysia sekali lagi. Dalam bahasa Parsi, Anda sekalian, sila keluar ke pantai perlahan-lahan. Kami akan bawa Anda ke kapal dengan bot kecil. Kanak-kanak dan warga emas diutamakan. Orang ramai mula bergerak. Berhati-hati, perlahan-lahan. Tentera Iran memerhatikan, tetapi mereka tidak menghalang. Bot kecil diturunkan dari kapal Malaysia. Ahli pasukan Malaysia yang memakai jaket keselamatan berada di atas bot. Apabila mereka tiba di pantai, mereka mula membantu orang ramai dengan segera, perlahan-lahan. Jangan risau, kata seorang ahli pasukan dalam bahasa Parsi. Sebutan bahasa Parsinya kekok, tetapi kehangatan itu sampai kepada kami. Seorang warga emas terhuyung-hayang ketika coba naik bot kecil. Ahli pasukan itu cepat-cepat memegang lengan lelaki itu, menyokong dengan lembut dan menaikkannya. Kanak-kanak menangis. Salah seorang ahli pasukan mengeluarkan gula-gula dari poketnya, menghulurkannya kepada kanak-kanak itu sambil tersenyum. Kanak-kanak itu berhenti menangis dan mengambil gula-gula itu. Apabila tiba giliran saya naik bot kecil dengan kaki yang menggeletar. Seorang ahli pasukan Malaysia mengangkat anak perempuan saya. Jangan risau, adik manis. Awak dah selamat sekarang. Anak saya mendongak ke arah ahli pasukan itu. Dan dia berkata dengan suara kecil, terima kasih dalam bahasa Melayu. Dia belajar dari drama Malaysia. Ahli pasukan itu membuat muka terkejut, kemudian tersenyum cerah. Sama-sama, adik manis. Bot kecil bergerak ke arah kapal TLDM. Walaupun bergoyang oleh ombak, saya tidak takut. Kerana ahli pasukan Malaysia ada bersama kami. Apabila kami naik ke kapal, lebih ramai ahli pasukan menunggu. Mereka mengedarkan selimut. Mereka memberi kami teh panas. Pasukan perubatan memeriksa orang yang tidak sihat. Di dalam kapal terasa hangat, kehangatan yang kami rasai selepas sekian lama. Lampu cerah dan bersih. Buat pertama kali dalam beberapa hari sejak meninggalkan Iran. Saya dilayan seperti manusia lagi. Kapten kapal muncul. Melihat tanda pangkatnya, dia adalah seorang pegawai komander. Dia memandang kami dan berkata dalam bahasa Parsi, "Selamat datang. Anda semua selamat sekarang. Kami akan menguruskan Anda." Orang ramai bertepuk tangan. Bertepuk tangan sambil menangis. Saya juga begitu. Menangis sambil bertepuk tangan, Kapten meneruskan, "Kami akan belayar, tidak lama lagi, dan kami akan bawa Anda
ke tempat yang selamat. Jangan bimbang, negara Malaysia ada bersama Anda. Sebaik sahaja. Saya mendengar kata-kata itu. Saya terduduk. Emosi saya meletus. Semua yang saya tahan selama ini melimpah keluar. Ketakutan, kerisauan, keputusasaan, dan rasa lega yang saya rasai sekarang. Istri saya memeluk saya, anak perempuan saya juga memeluk saya. Kami bertiga menangis. Untuk seketika, kapal TLDM mula bergerak. Pantai Iran semakin jauh. Saya keluar ke dek dan melihat Iran buat kali terakhir. Negara tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Negara tempat datuk nenek. Saya hidup negara yang saya cintai, tetapi sekarang saya perlu meninggalkannya karena tempat itu tidak mahu kami lagi. Selamat tinggal, Iran, saya berbisik. Suatu hari nanti, kamu pun akan berubah. Suatu hari nanti, kamu akan menjadi negara yang mencintai rakyatnya. Seseorang berkata di sebelah saya. Saya menoleh, dan itu adalah kapten. Suatu hari nanti, Anda akan dapat pulang ke negara yang lebih baik. Saya mengangguk, sehingga hari itu, negara Malaysia akan bersama Anda. Kata-kata kapten itu membuatkan air mata saya menitik lagi. Kapal berlayar sepanjang malam. Keesokan pagi, saya melihat matahari terbit di dek. Matahari terbit dari Teluk Parsi sangat indah. Ia adalah hari baharu, permulaan baharu. Beberapa hari kemudian, kami tiba di kem pelarian PBB, tempat yang disediakan oleh kerajaan Malaysia. Ia adalah tempat tinggal sementara, tetapi ia selamat. Kami mendapat makanan dan rawatan perubatan. Di sana, saya bertemu rakyat Iran yang lain, orang yang melarikan diri sama seperti kami. Semua orang mempunyai kisah yang sama, keputusasaan, pelarian, dan bantuan Malaysia. Pada suatu petang, terdapat perhimpunan di kem. Seorang diplomat Malaysia melawat. Beliau berkata kepada kami, kisah Anda telah disampaikan ke seluruh dunia. Banyak negara bimbang dengan keadaan di Iran. Kerajaan Malaysia akan terus menyokong Anda. Orang ramai bertanya, kemana kami akan pergi? Kami akan pastikan Anda boleh pergi kemana sahaja yang Anda mahu. Kami akan membantu permohonan suaka. Kami akan membantu keluarga Anda. Boleh kami pergi ke Malaysia? Seorang pemuda bertanya. Diplomat itu tersenyum. Kami mengalu-alukan mereka yang memilih Malaysia. Ada prosedur, tetapi kami akan memberi sokongan maksimum. Anak, saya memegang tangan saya. Ayah, boleh. Kita pergi ke Malaysia. Saya memandang anak saya. Dan saya berkata, ya, kita fikirkan. Beberapa bulan berlalu. Terdapat proses dokumentasi dan terdapat temu bual. Ia kompleks, tetapi kerajaan Malaysia membantu kami hingga ke akhir. Dan akhirnya, kami dibenarkan menaiki pesawat Malaysia. Apabila kami tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Kelia, saya tidak percaya lapangan terbang yang bersih, orang yang baik hati, sistem yang sistematik, semuanya baharu bagi saya. Apabila kami keluar dari lapangan terbang, anak saya berkata, ayah, ini tempat yang saya tengok dalam drama. Ya, ini adalah tempat yang dia lihat dalam drama, tetapi ia lebih menakjubkan daripada drama, karena ia adalah nyata. Saya rasa, saya perlu mengakhiri surat ini sekarang. Ada sesuatu yang saya benar-benar ingin sampaikan kepada rakyat Malaysia. Kami tidak diberi kewarganegaraan Malaysia. Kami diterima kembali sebagai manusia. Apa yang Malaysia berikan kepada kami bukan sekadar tempat yang selamat, ia adalah maruah nilai kami sebagai manusia. Malaysia tidak melihat kami sebagai angka, tidak melihat kami sebagai nombor pelarian. Malaysia melihat kami sebagai manusia. Manusia yang ada nama, manusia yang ada keluarga, manusia yang ada impian. Ada banyak negara yang kuat di dunia. Negara yang kuat dalam ketenteraan. Negara yang kuat dalam ekonomi. Tetapi negara yang benar-benar kuat ialah negara yang mempunyai kuasa tetapi tidak menggunakannya secara sembarangan. Negara yang berkuasa
tetapi berbelas kasihan. Malaysia adalah negara begitu. Malaysia tidak membawa senjata. Malaysia membawa perisai. Malaysia tidak memerintah. Malaysia melindungi. Malaysia tidak menceroboh. Malaysia menyelamat. Itulah kekuatan Malaysia. Itulah maruah negara Malaysia. Anak perempuan saya sekarang bersekolah di Malaysia. Dia belajar bahasa Melayu dan berkawan dengan rakan Malaysia. Kadang-kadang dia berkata kepada saya, "Ayah, saya rasa macam saya bukan saja rakyat Iran, tapi rakyat Malaysia juga." Saya berpikir sambil mendengar kata-kata itu. Apa artinya kewarganegaraan? Yang penting ialah di mana kita boleh hidup sebagai manusia. Tidak semua 90 juta rakyat Iran datang ke Malaysia, tetapi semua orang menyemai harapan kerana Malaysia. Kerana Malaysia memberitahu dunia apa yang berlaku di Iran. Kerana Malaysia menunjukkan kepada kami bagaimana negara yang kuat harus bertindak. Kerana Malaysia membuktikan bahawa sebuah negara boleh mencintai rakyat negara lain, rakyat Malaysia sila berbangga. Negara Anda adalah negara yang benar-benar hebat. Bukan sekadar kerana ekonominya maju, tetapi kerana ia mengutamakan manusia. Terima kasih, Malaysia. Terima kasih, rakyat Malaysia, kerana Anda. Kami dapat menjadi manusia semula daripada Karim bin Ali. Bagaimana pendapat Anda? Kisah berakhir di sini. Keadaan rakyat Iran sekarang adalah sukar, tetapi saya berharap Malaysia dapat menjadi harapan kepada mereka yang berada dalam kesukaran. Saya berharap kisah ini dapat memberi kehangatan kepada hati Anda. Sila beritahu saya pendapat Anda. Apa pendapat Anda tentang kedudukan dan maruah Malaysia di peringkat antarabangsa? Kita akan bertemu lagi dalam kisah seterusnya.